Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Kalau korang baru dekat sini, nama aku Syafinas. Video kali ni ialah part 2 pengalaman seram ibu-ibu yang bersalin dekat hospital. Siangnya saya bersalin. Malam pertama bersalin, nak pergi toilet. Saya ajaklah orang katil depan pergi toilet. Dia cakap tak nak. Bila saya buka pintu toilet nak keluar, orangnya ada dalam toilet. Saya cuma senyum je. Bila saya dah sampai kat katil, tengok orangnya tengah susukan anaknya. Kau rasa? So dia jumpa orang yang sama, satu dalam toilet, satu dekat katil tengah susukan baby dia. Teringat masa anak first dulu, admit dekat ward kuning, duduk hujung sebelah tandas. Dalam satu pagi baru nak terlelap, nampak bayang ibu mengandung nak ke tandas. Tapi dia datang dekat kita, tepuk kuat-kuat, kata anak menangis. Lepas tu hilang dari pandangan. Padahal anak tengah tidur nyenyak. Elok lepas tu anak menangis tak berhenti-henti. Sampailah nurse datang suruh pasangkan Yasin. Baru anak lena. Pengalaman paling seram, tiba-tiba tengah malam yang sunyi, semua orang tidur, lampu pun dah tutup. Dalam ward VIP nombor 2, ada 2 orang je dalam bilik tu. Tiba-tiba kawan di sebelah mengilai dalam selimut, ketawa macam Cik Punti. Saya pun lari keluar dari bilik tu. Semua nurse terkejut dan tanya kenapa. Muka saya pun muka ketakutan. Nurse masuk bilik, rupa-rupanya dia tengok video lucu dekat FB. Dia memang jenis kuat ketawa. Doktor bercakap tak berapa nak lawak pun dia mengilai. Nampak roh perempuan berlega dalam wad mengandung. Dalam wad bersalin pula, bau darah yang sangat-sangat hangir. Lepas tu, nampak Cik Ponti, muka berdarah tengah merenung tajam dari luar tingkap. Saya duduk dekat tepi tingkap masa tu. Tapi, syukurlah baby saya dalam NICU masa tu. Mungkin dia mengendap baby lain. Next. Pengalaman saya tahun lepas di labor room. Bila dah selesai bersalin apa semua, dia orang Kedah. Bila selesai bersalin apa semua, misi tinggal saya seorang-seorang masa tu. Waktu tu dalam pukul 9 lebih waktu malam. Labor room duduk hujung sekali. Memang tak ada orang time tu. Bila saya duduk seorang-seorang dalam labor room tu nak rehat, tiba-tiba katil saya tu macam ada orang melompat-lompat. Tiba-tiba saya dengar katil saya bunyi-bunyi. Ingatkan mesin yang cek darah tu bunyi. Saya dongok ke belakang tengok mesin tu tutup. Elok saya nak tengok di depan, tiba-tiba katil saya goyang-goyang macam orang melompat-lompat. Waktu tu hanya tawakal je. Tapi saya cakaplah seorang-seorang kat dalam labor room tu. Saya kata saya nak tumpang duk rehat sat saja. Satgi saya nak keluar dah daripada bilik ni. Hang tak payahlah duk kacau-kacau aku. Satgi misi nak mai tolak aku dah. Terus kata saya diam. Pengalaman saya bersalin waktu maghrib. Apa kelola orang nak bersalin pun orang nak lompat-lompat atas katil dia. Next. Masa bersalin anak first tahun 2008, saya ambil single room. Saya selamat bersalin pukul 12.04 pagi. Settle dari labor room, nurse tolak katil saya masuk dalam bilik private saya. Tengah malam tu dalam pukul 2.30 pagi, suami dah tidur dekat katil sebelah. Saya tak tidur lagi. Mungkin terlalu gembira Allah bagi rezeki anak sulung. Tengah berbunga hati, tiba ada angin lalu. Laju dari arah pintu terus menuju ke tingkap kaca. Dan tiba-tiba langsir bilik saya tu bergoyang-goyang macam ada orang selak. Tergamam tak mampu untuk kejut suami. Esok pagi baru saya story time dengan family yang melawat. Next. Komen yang seterusnya macam sedih sikit lah. Ada satu kisah seram tentang adik arwah abah saya. Dia tak nak anak, jadi dia gugurkan kandungannya sebanyak 6 ke 7 kali. Sebab dia buat macam tu, dia tak nak suami dia tinggalkan dia. Di akhir hayatnya, dia ditahan di hospital sebab ada kuman dalam paru-paru. Diorang letak dekat ICU, hanya dia seorang saja dalam bilik tu, terpisah dengan cermin. Siapa-siapa yang nak masuk tengok kena pakai baju dan gloves. Masa tu saya tingkatan 2. Kita orang teman dia tapi terpaksa duduk di luar je. Masuk pun sekejap-sekejap je dibenarkan. Tiba-tiba dengar nurse menjerit. Macam histeria. Abah pun masuklah tengok. Rupa-rupanya makcik saya ni bangun dan menjerit-jerit. Cakap ada baby merangkak sekeliling dia minta susu dan menangis. Abah saya azan. Lepas tu nurse-nurse semua takut nak masuk bilik tu. Pakat tolak satu sama lain. 2 hari dia meracau macam tu dan akhirnya Allah ambil makcik saya. Tahun 2019 saya pernah masuk ward sebab gugur dan DNC. Saya duduk katil nombor 6. Katil nombor 5 tu tak ada orang pun. Malam nak tidur saya tarik sikit langsir biar separuh badan je. Sebab silau lampu susah nak tidur. Tengah malam saya terkejut ada orang mengerang sakit dekat katil sebelah. Bunyi macam tengah layan contraction. Nak tarik langsir nak intai saya takut. Saya pejam je mata sampai tidur. Esoknya saya tanya nurse, mana patient dekat katil nombor 5? Dia kata mana ada patient admit malam tadi. Lepas saya discharge pun, dia ikut saya balik rumah. Next. Sepanjang saya hidup ni tak pernah kena pengalaman seram.
Dapat pengalaman seram masa dekat hospital lah. Saya bersalin operate. Kenalah berkampung dekat sana kejap. Saya duduk bilik hujung sekali. Dalam bilik saya tu ada banyak katil, tapi saya dapat katil hujung sekali bertentang dengan toilet. Dah rasa seram sejuk dah. Sebab bilik tu saya seorang je yang ada. Yang lain mungkin dalam bilik bersalin. Saya dengar dia panggil nama saya. Macam sebelah je. Jelas tapi slow. Dah lah baru lepas operate, nak bergerak susah. Cepat-cepat tekan butang panggil nurse. Lepas tu gagah turun nak keluar bilik dah, baru nurse datang tanya kenapa. Saya bagi tahulah saya nak minta tukar bilik lain. Saya dengar bunyi macam-macam. Nurse senyap. Lepas tu terus ambil barang-barang dan tukar katil dekat dengan kaunter nurse. Next. Masa saya bersalin anak yang ketiga tahun 2018, kena masuk belon. Lepas tu kena jalan-jalan. Malam pukul 11 macam tu, saya tak boleh tidur. Saya pandang dekat tingkap tempat ruang menunggu. Tiba-tiba saya rasa ada orang tengah tengok saya. Saya pandang tingkap bawah dan nampak seorang perempuan. Dia sengitkan kepala dia dan perhatikan saya. Saya cuba senyum. Dalam hati dah rasa lain. Sambil berjalan saya sebut Allah. Saya rasa macam lambat je kaki saya nak melangkah ke katil saya. Bila dah sampai dekat katil, rasa macam dia ada dekat sebelah. Next. Ini yang last. Honestly aku rasa ini yang paling scary. Kebetulan masa tu saya sorang-sorang. Ward saya tu macam bilik, ada 4 katil. Ada toilet dalam bilik tu. Kebetulan suami balik, tinggallah saya sorang-sorang dalam bilik tu. Anak tidur dan saya letak dekat dalam baby cot. Saya pun baring mengiring menghadap baby. Entah macam mana, tiba-tiba saya rasa ada makhluk peluk saya dari belakang. Puas saya gerak, tak boleh, macam kaku. Saya baca ayat apa pun tak jalan, lagi kuat dia peluk. Saya nampak makhluk tu macam manusia, tapi bersayap macam kelawar. Kuku dia panjang-panjang. Kulit dia berkedut, coklat-coklat hitam warna dia. Badan kurus kering, sampai nampak tulang. Mata merah, telinga capang. Rambut dia jarang-jarang dan hampir botak. Gigi rongak bertaring. Dia boleh menyeringai dekat saya. Nasib baik dia tak kacau anak. Dia kacau saya je. Benda tu hilang bila nurse datang. Lepas tu ada orang reply dekat bawah tu yang itu mungkin jerangkung. Dalam semua komen-komen dekat thread tadi, yang mana yang korang rasa paling seram ataupun mungkin sama dengan apa yang pernah korang alami? Komen dekat bawah. Aku nak akhiri video ni dengan pesanan yang jangan sekali-kali lupa benda-benda tu semua pun makhluk Allah, sama macam kita. Apa-apa pun percaya dengan lindungan Allah. Allah ada. Terima kasih sebab dah menonton video ni sampai hujung. Kalau korang suka dengan video ni, please klik like dan tinggalkan komen dekat bawah. Mungkin boleh cerita pengalaman korang. Mungkin aku boleh kongsikan dalam video aku yang lain nanti. Please subscribe sebab ia membantu untuk channel ni berkembang. I will see you on my next video. Bye.